sebagaimana Al-Quran adalah sebagai syifa, penawar hati bagi orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Firman Allah Ta'ala, dan kami menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyelesai segala masalah manusia, warahmah, dan sebagai rahmat, tetapi khusus lil mu'minin, untuk orang yang beriman sahaja. Maka bila orang itu beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, mematuhi perintah Allah, pastilah dengan dia membaca Al-Quran, jiwanya semakin tenang, hatinya semakin tenteram, dan masalah hidupnya akan selesai bila dia beriman dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana Al-Quran sebagai syifa, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah sebagai syifa, kerana Nabi tidak pernah bercakap, melainkan semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan tidaklah Muhammad itu berkata daripada hawa nafsunya, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr, sahabat ini sentiasa mencatat apa yang ditulis, apa yang dicakap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dicatat, yang dicakap oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, semua dicatat. Sehinggalah ada seorang musyrikin menegur Abdullah bin Amr dengan alasan yang logik. Kata seorang musyrik ini, kenapa kamu mencatat semua yang dilakukan oleh Rasulullah, semua yang dituturkan oleh Rasulullah, sedangkan dia adalah manusia biasa? Kadang-kadang dia tenang jiwanya, kadang-kadang dia marah, dan bila dia marah, pastilah dia mengikut hawa nafsu. Maka kata Abdullah bin Amru, sejak itu aku berhenti menulis apa yang dicakap oleh Rasulullah. Tapi dalam masa sama, aku mendapat kepastian daripada Rasulullah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah ketika kamu marah itu adalah daripada nafsu kamu? Maka kata Rasulullah, tulislah apa saja yang keluar daripada mulut aku, kerana tidak mungkin keluar daripada mulut aku melainkan semuanya adalah wahyu, walaupun ketika aku marah. Ketika Nabi marah adalah wahyu daripada Allah, ketika Nabi senyum adalah wahyu daripada Allah. Maka insya-Allah pada malam ini saya akan baca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah kalau kita faham, kita hayati, akan menjadi syifa, penawar kepada kita dalam menghadapi ujian kehidupan yang semakin mencabar. Apatah lagi khususnya masyarakat di Kelantan ditimpa banjir besar. Semoga dengan kita mendengar dan menghayati beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenteram. Okey, hadis yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta asyawkatu yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayahu. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa
Syarat pertama, dia adalah orang Islam. Tidak ada seorang Muslim pun yang ditimpa min nasabin. Nasabin ni makna penat, bukan sakit, penat. Kita buat kerja daripada pagi sampai petang, penat. Kita bercakap, penat. Kita memasak, penat. Kita mengemas rumah, mencuci rumah, penat. Yang kedua, wala wasabin, dan tidak juga sakit yang menimpa orang Islam. Yang ketiga, wala hammin, dan tidak juga kesedihan. Hammin ialah kerisauan, benda yang akan datang. Mungkin datang banjir lagi, mungkin anak kita mati, mungkin kita ditimpa penyakit, mungkin isteri kita sakit, mungkin bapa kita mati, mungkin kerja tak ada. Risau tentang yang akan datang. Tiga. Yang keempat, wala hazanin, dan tidak juga kesedihan. Sedih ialah benda yang dah lepas. Ditimpa penyakit, suami meninggal, isteri meninggal, anak sakit, banjir besar, rumah hilang, semua perkakas rumah rusak, kereta pun rusak, rugi puluh-puluh ribu. Sedih, benda yang dah lepas. Yang kelima, wala adha, dan tidak juga dia disakiti. Yang tadi penyakit. Yang kelima, dia disakiti. Orang maki dia, orang dengki pada dia, orang ambil hak dia. Wala ghammin, dan tidak juga kegelisahan. Kegelisahan ialah yang sedang berlaku. Macam mana nak makan, kereta tak ada, nak pergi kerja tak boleh, risau sekarang. Kalau hazanin, sedih yang lepas. Kalau hammin, risau yang akan datang. Kalau ghammin, gelisah yang sedang berlaku sekarang. Berapa dah? Pertama, penat, letih. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, hammin, risau yang akan datang. Yang keempat, sedih yang dah lepas. Yang kelima, disakiti, dimaki, dicerca. Dan yang keenam, gelisah sekarang, hati tak tenang je. Dan kemuncaknya, Nabi bagi contoh, hatta asyaukah, sehinggalah duri yang menyucuknya. Semua itu tidak lain tidak bukan illa kaffarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah pasti akan mengampunkan dosanya. Allah akan menghapuskan dosanya disebabkan 6 perkara tadi, ataupun salah satu. Maknanya contoh, kita kerja dari pagi sampai petang, kita penat, Allah ampunkan dosa. Tak payah istighfar, tak payah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Penat je dah dapat kelebihan. Apa dia? Diampunkan dosa. Walaupun mulut kita merungut, walaupun mungkin kita tak sabar. Sebab Nabi tak syarat, Nabi tak syarat kamu penat dan kamu sabar baru diampunkan dosa. Tak. Kalau sabar, itu dapat pahala. Lain pula. Ini semata-mata penat dan dia adalah orang yang Islam, orang beriman, Allah ampunkan dosa dia. Boleh? Kita tengah kemas rumah, cuci rumah, buang selut, penat, letih, dosa kita diampunkan. Mulut merungut, apalah, 3 kali cuci tak bersih lagi, itu pun diampunkan dosa. Untung tak jadi orang Islam. Orang kafir tak boleh. Penat ke, patah ke, tak dapat pahala dan jauh sekali diampunkan dosanya. Itu penat. Kalau sakit pun, sakit itu Allah kata aku ampunkan dosa kamu. Walaupun ketika itu mungkin kita tak sabar. Ataupun risau apa yang akan datang, pun diampunkan dosa. Sehingga Nabi bagi contoh supaya kita cukup faham. Apa dia? Kena duri sikit je, Allah ampunkan dosa.
Boleh ha? Penat tak hidup? Penat kan? Tahu tak, dengan penat tu ada kebaikan, iaitu Allah ampunkan dosa kita. Itu kalau kita tak sabar. Tapi kalau kita sabar, apa pula kita dapat? Dah penat, kita reda, kita sabar, itu kelebihan lain pula. Tuhan sebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas ganjaran pahala untuk orang yang sabar, iaitu pahalanya tanpa had. Itu bila dia sabar. Bila dia penat, dia tak merungut, dia reda, dia sabar, dapat dua. Pertama, diampunkan dosa. Yang kedua, dapat pahala. Maknanya orang Islam, orang beriman, bila ditimpa kesusahan, kepenatan, kesakitan, disakiti, paling kurang dapat satu. Apa dia? Diampunkan dosa. Tapi kalau dia sabar, dapat pahala. Boleh ha? Itu kelebihan orang beriman. Tak buat apa-apa, tak istighfar, tak baca Quran, tiba-tiba sebab penat je, dosa diampunkan. Okey. Kalau kita sabar, sabar itu makna lain. Apa makna sabar? Apa makna sabar? Sabar dalam bahasa Arab ialah habsun nafsi anil jaza'i wa anil kalami. Tahan diri daripada marah dan daripada merungut, daripada berkata-kata. Itu makna sabar. Bila kita penat, kita tak marah, mulut pun tak merungut, dapat dua. Pertama, diampunkan dosa. Yang kedua, dapat pahala sabar. Tapi bila kita merungut je, orang kata sabarlah, saya sabarlah ni, itu tak sabar. Sebab apa? Dah bercakap dah merungut. Walaupun dia mengaku dia sabar, tapi bila dah nada tu menunjukkan dia marah, dia tak reda, sebenarnya dia tak sabar. Hari, okey? Boleh? Dan sabar ni ada 3 jenis. Sabar ada 3 jenis. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Nak solat, kena sabar. Nak berzikir lepas solat, kena sabar. Nak solat sunat qabliyah, nak solat sunat ba'diyah, kena sabar. Nak pergi masjid, kena sabar. Nak bangun awal, nak solat subuh awal, kena sabar. Itu sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Ramai yang tak sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sebab itulah solat dilewatkan. Kenapa dilewatkan solat? Sebab tak sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Dan sabar yang kedua ialah sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Allah kata jangan melihat benda haram. Sabar, tahan mata, tundukkan mata. Itu sabar. Mulut ni jangan mengumpat. Sabar, tahan mulut, jangan mengumpat. Itu sabar dalam meninggal larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ketika ditimpa musibah. Okey, dalam tiga-tiga sabar ni, yang mana paling susah? Sabar nak laksana perintah Allah, ataupun sabar nak tinggal larangan Allah, jangan tu jangan ni, ataupun sabar dalam menghadapi ujian musibah. Sabar mana yang paling susah? Semua sabar susah. Sebab tu ganjaran pahalanya tidak ada had. Sabar semuanya susah. Tetapi antara 3 ni, yang mana paling susah? Yang mana paling susah?
Satu, nak laksana perintah Allah. Dua, meninggal larangan. Yang ketiga, menghadapi musibah. Yang mana paling susah? Yang memang tiga-tiga susah. Yang paling susah nombor tiga. Nombor apa? Nombor tiga. Pakcik nombor apa pakcik? Meninggal larangan Allah. Nombor dua. Yang lain? Nombor satu. Ada tiga mazhab. Sebenarnya yang paling susah ialah nombor satu. Kenapa nombor satu paling susah? Sebab nombor satu kita ada pilihan, nak laksana perintah Allah ataupun tak nak. Kita ada pilihan. Kemudian yang kedua, bila kita nak laksana perintah Allah, kita perlu dua tahap. Pertama, contoh solat. Nak pergi masjid. Kalau nak pergi masjid, kita perlu dua tahap. Pertama, lawan nafsu yang tak nak pergi masjid. Yang kedua, bila dah berjaya, kena bangun, kena bergerak, kena berjalan. Kena dua tahap. Sebab tu dia susah. Adapun sabar untuk meninggalkan larangan Allah, dia perlu satu tahap saja. Contoh, kita tak nak melihat benda yang haram. Kita nak sabar dan tak nak melihat benda yang haram. Apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat? Kalau tak nak tengok perempuan, itu meninggal larangan Allah. Sabar, jangan tengok perempuan. Apa yang perlu kita buat? Satu je, lawan nafsu yang nak tengok. Lepas lawan nafsu, perlu bangun tak? Perlu ambil kes selimut tak? Tak. Duduk kat situ je. Betul? Kalau kita, Tuhan kata jangan mengumpat, kita nak sabarkan diri kita supaya jangan mengumpat. Apa yang perlu kita lakukan? Perlu bangun tak? Perlu ambil wuduk tak? Tak. Buat apa? Diam sudahlah. Diam. Jadi sabar meninggal larangan Allah lebih mudah daripada sabar melaksanakan perintah Allah. Dan sabar menghadapi musibah lagi mudah. Kenapa? Sebab kita tak ada pilihan. Ini paling mudahkan. Bila ditimpa banjir, kita ada pilihan tak? Ada pilihan tak? Tak ada. Sebab tu ayat biasa, orang Melayu bila ditimpa musibah, dia kata apa? Tak sebelum innalillah. Nampak macam mana dah berlaku? Sabar je lah. Kan? Dia tak ada pilihan, terpaksa sabar. Memang susah, tapi dibanding dengan sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggal larangan Allah, sabar yang paling mudah ialah sabar menghadapi musibah. Sebab tu saya tengok orang Kelantan, daripada Gua Musa, Kuala Kerain, Tanah Merah, Rata Panjang sampai ke Pasir Mak, nampak macam ceria je. Walaupun rumah kena banjir, rumah hilang, senyum, boleh gelak ketawa. Saya pun kadang-kadang tak faham juga. Ada satu tempat tu, anak kecil seorang-seorang, dia ambil almari yang dah rosak sebab kena banjir, dia jadikan bot. Dia main bot dalam banjir belakang rumah dia. Sonok, happy je. Tapi budak ni nak pergi solat, macam nak kiamat. Betul tak? Budak-budak perempuan boleh sabar kemas kedai yang kena banjir, yang kena seluk dari pagi sampai petang, dia boleh sabar. Tapi nak tutup aurat, tak boleh sabar. Betul tak? Mana lebih mudah? Nak cuci rumah, nak cuci kedai dari pagi sampai petang, kadang-kadang seminggu pun tak habis, dengan nak tutup aurat, mana lebih mudah?
Cuci rumah mudah. Ha? Kenapa tutup aurat payahnya? Ambil tudung tutup. Berapa minit nak tutup tu? Ambil tudung tutup. Oh, minit. Sekejap je. Nak kemas rumah tu, nak cuci seluk berapa lama? 2 hari tak habis lagi. Ini banjir dah surut seminggu. Saya tengok dah kemas lagi. Kalau pergi Tanah Merah tu, dah tengah kemas lagi barang, tengah cuci lagi, tapi buka aurat. Dia tak buat sebab apa? 5 jam dengan seluk dia boleh sabar, tapi nak tutup tak sabar, kan? Nampak? Sebab itulah Tuhan kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan untuk melaksanakan perintah Allah dengan sabar. Apa maksud dia? Minta pertolongan untuk melaksanakan perintah Allah dengan sabar. Apa maksudnya? Saya kata contoh. Saya kata pada anak saya, kalau kamu nak berjaya dalam peperiksaan, minta tolonglah dengan cikgu tu. Pergilah belajar tuition dengan dia. Apa maksud dia? Iaitu bila kamu minta tolong dengan cikgu, cikgu tu boleh meringankan kerja kamu. Maka begitu juga Tuhan kata minta tolonglah dengan sabar. Iaitu bila kamu sabar, meringankan kerja kamu. Kalau kita sabar sekejap, duit aku ada ni RM15, aku nak beli tudung dan aku nak pakai. Sabar. Maka ketika itu sabar membantu kita, menolong kita untuk melaksanakan perintah Allah menjadi ringan. Tapi yang tak pakai ni sebab apa? Tak sabar. Kenapa tak sabar? Sebab tak nampak akhirat. Sebab cinta dunia. Pergi cuci daripada pagi sampai petang, 1 minggu tak habis, sanggup demi untuk dapat sesuap nasi. Tapi nak tutup aurat untuk dapat syurga kekal abadi, dia tak sanggup. Walaupun mudah je, beli tudung pakai, kan? Sebab dia tak kenal Allah, dia tak beriman kepada Allah. Para sahabiat di zaman Rasulullah, bila turun ayat hijab, ayat yang mewajibkan tutup aurat, mereka tangguh tak? Tak. Terus mereka tarik kain lansir, kain sarung bantal, terus tutup. Sebab apa? Mereka sabar. Mereka yakin mereka hidup adalah sebagai hamba Allah. Bila datang perintah Allah, perintah manusia perlu ditinggalkan. Boleh? Kemudian itu jenis sabar ada 3. Ini kita kadang-kadang tak sabar melaksanakan perintah Allah. Apa dia? Nak solat sunat selepas solat fardu pun tak sabar. Tahu tak kelebihan solat sunat? Contohnya solat sunat subuh. Kita nak tak dunia? Nak tak? Kalau saya bagi 5,000, nak tak? Nak? Siapa yang tak nak angkat tangan? 5,000 nak kan? Tapi saya bagi syarat. Kalau nak 5,000, kena tunggu dalam masjid ni sampai pukul 4 pagi. Sanggup tunggu? Tunggu kan? Sebab apa? Nak berapa? 5,000. Saya rasa semua tunggu ni. Tapi Nabi tawarkan, raka'ata al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat berapa minit? 2 rakaat berapa minit? 3 minit. 1 rakaat 1 minit setengah. Dah ada bajet masa. 3 minit. Baca surah apa ni? Surah Amma yatasa'aluka qul huwallah. Sebenarnya sunat lah. Kuliah aja. Tahu tak Nabi baca surah apa bila solat sunat malam? Tahu? Satu masa Huzaifah solat di belakang Nabi, solat malam.
Kata Huzaifah, Nabi baca surah Baqarah. Dan Huzaifah cerita selepas solat lah. Tengah-tengah solat tu, bila Nabi baca surah Baqarah, aku dah terfikir dah, aku harap sampai ayat 100 Nabi rukuk lah. Tiba-tiba sampai ayat 100 Nabi sambung. Ayat surah Baqarah ada berapa ayat semua? Surah Baqarah ada berapa ayat? 278. Jangan kurangkan ayat Al-Quran. Ha? Surah Baqarah ada berapa ayat? Sudah. Mana Tok Guru Quran? Berapa ayat surah Baqarah? Surah kedua Allah berapa ayat? Sudah. Yang panjang tak tahu, yang pendek tak tahu. Surah Baqarah ayat 286, 286 ayat. Jadi kata Huzaifah, aku harap sampai ayat 100 Nabi berhenti rukuk. Tiba-tiba lepas 100 Nabi sambung lagi. Bila sambung, kata Huzaifah, aku harap sampai ayat 200 Nabi rukuk. Tiba-tiba lepas ayat 200 surah Baqarah, Nabi sambung lagi sampai habis surah Baqarah. Lepas tu kata Huzaifah, aku tak harap apa-apa dah. Habis surah Baqarah, Nabi sambung surah Ali Imran. Habis surah Ali Imran, Nabi sambung surah An-Nisa, satu rakaat. Berapa juzuk? Berapa juzuk banyak tu? Berapa? 5 juzuk. Berapa rakaat Nabi baca? Satu rakaat. Berapa surah? Berapa surah? 3. Semua surah panjang. Surah Baqarah, surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Baru satu rakaat. Subhanallah. Nabi sabar tak dalam melaksanakan perintah Allah? Nabi sabar. 3 surah, 5 juzuk, satu rakaat. Kita 3 surah juga kan dalam satu rakaat. Tapi surah apa? 3 kul. Ialah Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas kan. 3 surah juga. Tapi surah pendek-pendek. Itu pun daripada dulu sampai sekarang. Tak tukar-tukar surah. Kau tukar surah lain dah? Tak lagi. Bila nak tukar tu? Umur berapa dah? 58. Lepas bila nak tukar tu? Kau nak cukup umur 60. Tak apalah, sembahyang sunat di masjid kita sembahyang sekejap. Tapi Nabi solat sunat yang lama tu di mana tu? Di rumah. Di rumah. Nabi masuk dia banyak sunat di rumah. Kalau di masjid untuk banyak sunat lama boleh lawan apa. Sebab saya mati waktu itu. Kalau banyak sunat tidak ada. Belum ada boleh baca surah pendek. Pendek. Kalau baca surah ustaz sekali. Tak apa pakcik. Kalau sembahyang sunat di masjid jangan baca panjang. Jangan baca panjang. Tapi solat sunat di rumah baca panjang. Pakcik baca solat sunat di rumah baca surah apa? Boleh sabar. Surah apa tu? Baqarah ke Ali Imran? Kau walau dhali ami terus rokok. Subhanallah kan. Kita tak sabar lah tu. Tak sabar. Asyik baca 3 kul je. Sebab apa? Kita tak sabar nak hafal surah lain. Betul tak? Sebab itulah malaikat yang tukar tulis tu, lepas Fatihah malaikat boleh agak dah. Mesti 3 kul ni. Mungkin malaikat tulis sebelum kita baca lagi. Ni 20 tahun 3 kul kan. Subhanallah. Cuba buat kejutan sikit. Malam ni bukan 3 kul, amma yatasaalun. Terkejut malaikat tulis. 30 tahun 3 kul. Okey lah tu. 58 jangan tunggu. Jangan tunggu umur 60. Subhanallah. Semuanya sebab kita tak sabar. Kenapa kita tak sabar? Kita tak nampak akhirat. Sebab tu Nabi kata, siapa solat sunat subuh 2 rakaat, Nabi kata apa? Lebih baik pada dunia dan segala isi. Dan solat sunat subuh 2 rakaat 3 minit je. Tapi ramai yang tak solat.
Tapi saya tawarkan 5,000, syarat tunggu pukul 4, semua tunggu. Betul? Malam ni saya akan bagi bantuan kepada masa banjir 5,000 RM. Tapi syarat kena tunggu sampai pukul 4. Boleh percaya ke? Tunggu. Tunggu kan? Yang pertama tunggu pakcik kan? Subhanallah. Tengok dunia, berapa nilai dunia? Bukan 5,000, bukan 5 juta, bukan 5 bilion. Ini Nabi kata lebih baik pada dunia semua sekali. Hanya perlu kamu solat 2 rakaat. Tapi ramai tak sabar. Ramai tak sabar. Dan Nabi bersabda dalam satu hadis yang lain, siapa solat subuh berjemaah, kemudian dia tunggu dia solat subuh jemaah di masjid. Lepas solat subuh berjemaah di masjid, kemudian dia tunggu, dia berzikir ataupun ada kuliah subuh, dia dengar sampai terbit matahari. Dan setelah terbit matahari lebih kurang 15 minit, dia pun solat sunat duha, ataupun ada pendapat mengatakan solat isyraq. Maka Nabi kata kelebihannya sama seperti dia melakukan haji dan umrah yang sempurna. Nabi ulang sempurna 3 kali. Besar tak pahala? Pahala haji mabrur. Tak perlu daftar tabung haji, tak perlu tunggu 20 tahun. Apa perlu buat? Bangun awal, solat subuh di masjid, lepas subuh tunggu orang semua balik, dia sabar sampai pukul 7 suku terbit matahari, 15 minit lagi 7.30 dia solat 2 rakaat. Dia dapat pahala melakukan haji dan umrah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Ramai tak orang tunggu sampai terbit matahari? Ramai? Tak sabar. Tapi kalau hari kerja, dia sanggup berkeluar pagi, balik petang, sabar tunggu sampai petang. Apa pahala dia? Apa pahala? Dapat apa? Dapat apa sebulan? Berapa sebulan? Berapa? Oh, 4,000. Gaji pakcik 4,000 oh? 4,000 sebulan. 4,000 sebulan. 4,000 sebulan. Tahan berapa lama? Tak tentu sehari pun boleh habis. Subhanallah. Tapi kita sanggup keluar pagi balik petang, sabar. Bukan 1 hari, sebulan. Tapi kita nak tunggu 1 jam setengah. Sebab Nabi cakap pahala sama seperti melakukan haji dan umrah. Kita tak sabar. Subhanallah. Yang pahala haji dan umrah ni berapa lama bertahan? Sampai kiamat. Tapi tak ramai orang buat. Betul tak? Pergilah. Salah siapa? Lepas tu salah siapa tak nampak tu? Bagus mengaku. Kenapa Tuhan bagi tak nampak? Kalau lepas solat subuh dia tunggu sampai terbit matahari, dapat tengok-tengok kat depan 5,000 seketul, betul-betul datang, betul-betul nampak. Apa berlaku? Apa berlaku? Ustaz, kalau semua orang nampak macam sepanjang tidak orang sama soal masjid ni. Kita sama soal masjid ni. Kalau nak buat benda tu, tak buat susah. Maka buat gunakan. Kalau benda boleh nak senikmat, kalau boleh pakainya. Boleh maaf lagi. Ya. Tak apalah, biarlah orang. Pakcik sendiri macam mana? Kita sendiri apa? Biasalah tunggu sampai terbit matahari lepas solat subuh. Saya rasa macam pakcik tak nampak je. Tak apa. Tak apa. Saya cakap, saya lupa pada sembahyang subuh. Saya dengar pada itu ustaz tanya ustaz. Habis tanya ustaz tu baru sembahyang. Ustaz orang sembahyang di mana tu? Di rumah. Dah, dia mesti di masjid. Ramallah macam tu. Nabi banyak di rumah. Tak. Itu solat sunat lain.
Orang ramai lah macam tu. Dia bangun subuh pukul 7 di rumah, lepas tu tunggu 15 minit terbit matahari, dia solat, dapat pahala haji. Ramai lah. Nak dapat pahala besar mesti usaha lebih. Bagus. Saya suka orang macam pakcik ni. Dia suka bertanya dan suka discuss. Lain kali datang lagi ya. Subhanallah. Kenapa Allah jadikan tak nampak? Kenapa? Sebab bila nampak, semua akan datang. Dan orang akan datang bukan kerana Allah, kerana benda tu. Allah nak uji iman kita. Allah janji, kamu percaya tak? Dan Allah sengaja bagi tak nampak, supaya kamu buat betul-betul kerana Allah, bukan benda yang nampak depan mata. InsyaAllah. Boleh ha? Lagi pula kita semua jemaah-jemaah ni rasa-rasanya umur dah pencen kan? Tak nak ke pahala haji, tak payah daftar tabung haji. Kalau dah buat haji, tak payahlah. Tapi kalau belum buat, daftar. Cuma dari segi pahala, kita boleh buat. Kalau tak boleh buat, hari bekerja, hari cuti, paling kurang 2 kali kita dapat pahala haji. Caranya apa dah? Datang salat subuh di masjid, tunggu, sabar 1 jam setengah aja, sampai 7 suku, 7:30, solat 2 rakaat, balik rumah. Bini tanya, bang kenapa balik lambat ni? Buat haji. Abang jangan mengarut bang, orang nak pergi haji tunggu 20 tahun. Abang pergi masjid dapat haji. Ya, itulah kamu tak nak belajar. Aku semalam ustaz cakap. Boleh buat Saya tengok di mana masjid, di Kelantan ke, di Kuala Lumpur ke, lepas solat subuh, yang pergi solat subuh lah, balik je. Kadang-kadang ustaz ceramah kuliah subuh pun, habis ceramah kuliah subuh, dia pergi makan nasi lemak. Nabi nak bagi pahala haji, dia nak makan nasi lemak. Siapa? Ustaz. Kalau ustaz lebihkan nasi lemak, jemaah lagilah kan, nampak nasi lemak, tak sabar. Dah faham dah? Alhamdulillah. Boleh. Kita boleh sabar cuci rumah, tapi nak dapat pahala tak sabar. Nampak tak? Rugi hidup. Dan Nabi bersabda dalam satu hadis, man shalla sanatai asyrata raka'atan min ghairi faridah banallahu lahu baita fil jannah. Maksudnya, barang siapa yang salat 12 rakaat sunat yang bukan fardu, kulla yaumin, setiap hari, Allah membina untuknya sebuah istana di syurga. Subhanallah. Bila kita dengar apa Nabi cakap, wajib kita percaya, wajib kita yakin. Apa dia? Nabi kata siapa solat sunat 12 rakaat setiap hari, Allah bina untuknya sebuah istana di syurga. Solat apa tu? Pakcik tahu pakcik? Kalau tak tahu, sah tak buat? Pertama, daripada 12 rakaat, dalam riwayat Tirmizi dia sebut dengan detail 2 rakaat salat sunat sebelum subuh, 4 rakaat salat sunat sebelum zuhur. Dah berapa dah? 2 rakaat selepas salat zuhur, iaitu ba'diyah. Berapa dah? Dah baru 8. Dan 2 rakaat selepas isya. Tak, tadi 2 rakaat selepas zuhur 8, 2 rakaat selepas maghrib 10, dan 2 rakaat selepas isya 12. Setiap hari Allah, Nabi kata apa? Allah bina sebuah istana di syurga. Kita kecoh, rumah kita hilang, Allah nak bagi istana di syurga. Rumah kita hilang, rumah kita rusak, akhirnya kita akan tinggal juga bila mati dan masuk kubur. Betul tak? Tapi risau, sedih yang Allah nak bagi rumah yang kekal abadi, rumah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai daripada arak, daripada madu, daripada susu. Tapi kita tak berebut. Nak lakukan 12 rakaat setiap hari, berapa minit agak? Kalau pakcik tadi 2 rakaat 3 minit kali 12, memang surah pendek lah. Sebab tak hafal surah panjang kan? Apa tak surah panjang? Kalau tak apa tak boleh baca lah.
Kalau apa dia? Mana lebih baik, baca panjang ke pendek? Nak duit sikit ke nak duit banyak? Bacalah panjang. Lagi panjang baca, lagi banyak pahala. Duit nak banyak, pahala sikit je. Mula dah tahu wajib ke sunat ustaz. Tapi kalau duit, kenapa sikit ustaz? Kan bukan pakcik lah orang lain. Subhanallah. 12 rakaat katalah semuanya setengah jam je setiap hari. Apa dapat? Sebuah istana di syurga. Tahu tak apa ada dalam syurga? Tahu tak? Siapa tahu? Pakcik tahu apa ada dalam syurga? Semua ada. Macam pernah masuk je. Bila masuk? Subhanallah. Tuhan kata apa? Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berilah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa berita gembira? Annalahumul jannah. Sesungguhnya bagi mereka syurga. Apa syurga? Kullama ruziku min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Apa nikmat dalam syurga? Tuhan kata bila diberi buah kepada ahli syurga, dia makan. Dan bila diberi buah kali kedua, apa kata ahli syurga? Buah ni kami baru je makan tadi. Rupa sama, warna sama, bentuk pun sama. Jadi kata ahli syurga, kami dah makan tadi. Tapi bila dia makan, rasanya berbeza. Tengok, kita makan rambutan, biji pertama rasa apa? Kalau makan rambutan, biji pertama rasa apa? Rasa rambutan lah, takkan rasa durian. Rasa rambutan kan? Okey, makan rambutan, biji yang kedua rasa apa? Rambutan tapi kurang sedap kan? Lepas tu makan biji ketiga rasa apa? Rambutan juga. Tapi di syurga rupa sama, warna sama, bentuk sama. Bila makan kali kedua, pertama rasa rambutan, kali kedua walaupun rupa sama, rasa durian. Ya. Bila makan kali ketiga, benda yang sama, rupa sama, warna sama, rasa manggis. Subhanallah. Bila setiap kali makan rasa lain, kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Kita nak makan lagi. Sebab apa? Nak tahu apa rasa pula. Dan makan di syurga tak kenyang. Bila tak kenyang, kita berhenti tak? Yang kat dunia ni kita makan sebab apa? Pakcik makan sebab apa pakcik? Saya tanya pakcik je. Sebab pakcik suka menjawab. Kita makan kat dunia sebab apa? Sebab lapar kan? Dan kita berhenti sebab apa? Sebab kenyang. Tapi di syurga tidak ada lapar dan tak ada kenyang. Bila tak kenyang, kita buat apa? Makan je. Makan. Dan Tuhan jadikan buah yang warna sama, rupa sama, tapi rasanya berlainan. Kali pertama rasa durian, kali kedua rasa manggis, kali ketiga rasa rambutan, kali keempat rasa mangga. Nikmat. Berita gembira untuk orang beriman. Dan apa lagi? Walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka dalam syurga azwaj, isteri-isteri, pasangan-pasangan mutahharah, bukan seorang isteri. Pakcik sekarang berapa isteri? 2. Betul 2? Masih kosong 2 lagi lah. Ada cita-cita nak penuhkan kuota. Senyum tu macam nak je. Tak boleh nak cakap, macam ada niat je. 2 je. Itu dah tak larat kan? Tapi di syurga berapa isteri? Banyak. Bidadari 70. Kemudian Tuhan kata pula azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang disucikan. Bukan suci, beza. Suci dengan disucikan lain.
Kalau suci, kat dunia pun suci. Kita badan kotor, kita sucikan badan kita. Tapi di syurga special. Semua isteri, semua bidadari, Allah sucikan dia. Sucikan daripada apa? Tidak sakit, tidak demam, tidak berpeluh, tidak pening, tidak datang haid, tidak ada nifas, dan tidak ada hingus. Isteri kita ada tak kadang-kadang selsema? Masa dia selsema tu kita nak duduk dekat tak? Pergi jauh sikit kan? Tapi di syurga tak ada berpeluh, tak ada berhingus, tak ada pening, tak ada sakit, tak ada demam, air liur pun tak ada, najis tak ada, kencing tak ada, berak semua tak ada. Seronok tak? 70 orang pula tu. Nak tak pakcik? Nak? Nak? Oh, nak bidadari je. Okey, kalau nak, pakcik kena buat solat sunat 12 rakaat setiap hari. InsyaAllah. Solatlah sunat 12 rakaat setiap hari. Apa dia? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat boleh buat 2 salam ataupun 1 salam. Kita harap Bilal ni jangan cepat nak qamat. Bila azan zuhur, jangan cepat nak qamat. Ramai Bilal tak tahu. Bilal pun tak solat 4 rakaat. Ya betul, ada hadis 2 rakaat sebelum zuhur. Itu pun ada hadis. Tapi yang 4 ni ada kelebihan khusus. Bila kamu solat 4 sebelum zuhur, barulah cukup 12. Kalau 2 sebelum zuhur, tak cukup 12. Okey? Jadi 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isya. 12 rakaat setiap hari. Maka Allah bina untuknya sebuah istana. Ya Allah, tak rugi kita hilang rumah kat dunia, tapi jagalah solat 12 rakaat. Betapa ruginya orang rumah kat dunia hilang hanyut, tapi di syurga tak dapat istana. Rugi tak? Rugi. Dan kata Ummu Habibah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, sejak aku mendengar hadis ni, aku tak pernah tinggal solat sunat 12 rakaat setiap hari. Subhanallah. Isteri Rasulullah cukup percaya, cukup yakin apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Aku tak pernah tinggal sampai aku mati. Isteri Rasulullah ni kalau tak solat sunat pun insya-Allah masuk syurga. Yang tak ada jaminan masuk syurga siapa dia? Isteri kita dan kita, kan? Jadi kalau kita tak ada jaminan, sepatut kita solat 12 rakaat. Okey? Boleh ha? Boleh pakcik ha? Boleh pakcik bagi nombor telefon, besok saya nak tanya. Boleh ha? Boleh, boleh. Kalau pakcik solat 12 rakaat setiap hari pun, insya-Allah saya pun dapat pahala. Memang, bukan mungkin ramai tak tahu. Siapa yang tahu solat sunat 12 rakaat? Angkat tangan. Tak tahu. Rugi tak? Rugi. Okey, boleh. InsyaAllah. Sebab itulah bila kita dengar hadis, banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Okey? Jadi saya nak simpulkan. Dah masuk Isya ke? Dah. Sikit lagi ya? Sikit lagi. Boleh? Boleh sabar pakcik? Boleh sabar. Boleh? Ya, nampak apa? Bidadari ke apa ni? Okey. Alhamdulillah, pakcik seronok, saya pun seronok. Bila-bila jemput saya lagi ya? Nanti saya habis ya? Sabar. Okey. Subhanallah. Sabar tadi ada 3 jenis, tapi tahap sabar ada 4. Tahap pertama haram hukumnya. Apa dia? Bila kita ditimpa musibah, kita marah, kita mengamuk, hukumnya haram dan dosa besar. Bila datang banjir, kita mengamuk. Kenapa kena kampung aku? Haram hukumnya. Kenapa? Semua banjir ataupun apa saja musibah berlaku dengan izin Allah, dan pasti ada hikmah. Bila kita marah, kita tak setuju dengan Allah, itu satu dosa besar. Okey. Yang kedua, tahap yang kedua sabar. Yang pertama tadi haram, iaitu kita marah. Yang kedua, kita sabar. Apa makna sabar tadi? Tak marah dan mulut tak merungut, tapi hati itu macam nak meletup. Tahun lepas dah banjir dah, dia tak cakap lah dalam hati. Kampus sebelah asyik tak banjir je, kampung aku je.
Aku dah pergi masjid tiap hari, orang kampung sebelah tak pergi masjid, kenapa kampung aku banjir? Tapi dia tak cakap, dalam hati je. Itu sabar yang paling rendah. Sabar yang lebih tinggi daripada, bukan setakat dia sabar, dia tak marah, dia tak merunguk, tapi hati dia redha. Dia redha, dia boleh terima, tak ada masalah. Dan sabar yang paling tinggi ialah dia bila ditimpa musibah, dia sabar, dia redha, dia syukur kepada Allah dengan musibah. Itu paling tinggi. Saya bagi contoh. Sabar yang paling rendah bila datang banjir, mulut tak merungut dan dia tahan marah, tapi hati tu macam nak meletup. Itu sabar paling rendah. Yang tinggi sikit pada mulut tak merungut, dia tak marah dan hati dia redha. Dan yang paling tinggi pada bila datang banjir, dia tak merungut, dia tak marah, dia redha, dia bersyukur, dia buat kenduri kesyukuran. Sebab apa? Banjir. Itu paling tinggi. Boleh? Orang langgar kereta kita, sabar yang paling rendah pada kita tak marah, kita tak merungut, tapi hati tu, kereta aku baru beli kan? Itu sabar yang paling rendah. Yang tinggi sikit pada dia redha, dia sabar, dia redha. Sabar yang paling tinggi pada orang langgar dia kata apa? Terima kasih. Boleh? Boleh tak? Kamu ni gila ke? Boleh? Boleh ke? Kangguk saja ni. Jadi kalau kita ditimpa banjir, sabar yang paling tinggi pada, sabar yang paling tinggi. Senyum, alhamdulillah. Sunnah Nabi, ingat sunnah Nabi apa dia? Nabi bila ditimpa musibah, mulut Nabi keluar perkataan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Ketika dapat nikmat pun Allah layak dipuji, ketika dapat musibah pun Allah layak dipuji. Kenapa? Sebab Allah nak bagi pahala kepada aku. Memang alhamdulillah. Itu sunnah Nabi. Saya tak tahu yang ditimpa banjir ni sebut tak alhamdulillah ala kulli hal? Ada sebut tak? Sebut sunnah Nabi. Cuba ikut saya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa maksud dia? Segala puji bagi Allah, Allah selayaknya dipuji dalam semua keadaan. Allah bagi aku sihat, Allah memang patut dipuji. Allah bagi aku sakit, Allah patut dipuji. Sebab apa? Allah bagi sakit sebab Allah nak aku ingat pada dia. Alhamdulillah. Aku selama ni sihat je, tak ada masa nak pergi masjid. Sekarang Allah bagi sakit, aku boleh ingat nak pergi masjid. Selama ni Allah bagi aku sihat, tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak berzikir. Tapi bila Allah bagi sakit, aku mula ada masa nak baca Quran. Alhamdulillah. Betul tak? Alhamdulillah. Okey? Boleh Jadi saya ulang. Tahap sabar yang haram apa dia? Marah. Sabar yang paling rendah, sabarlah setakat tak marah dan tak merungut. Yang lebih tinggi sedikit, redha, hati tak ada masalah, puas. Dan yang lagi tinggi, dia bersyukur pada Allah. Mulut sebut alhamdulillah ala kulli hal. Orang datang, macam mana rumah pakcik? Rumah dia dah tenggelam, habis barang, makuk pinggang, cushion semua rusak. Orang tanya apa dah? Macam mana pakcik? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu sabar paling tinggi. Tapi kalau macam mana rumah pakcik? Tengok sendirilah. Tak ada mata ke? Itu sabar ke apa tu? Itu haram. Kan? Boleh Subhanallah. Saya jealous, saya cemburu kepada orang Pasimah yang ditimpa banjir. Kenapa? Sebab saya tak dapat peluang untuk dapat sabar tu, pahala sabar. Saya bukan minta, tapi percayalah, orang yang paling Allah sayang, orang yang paling banyak diuji. Okey? Boleh Okey. Saya cukup setakat ni. Ada soalan, Encik?
Ya. Salah aja. Setengah orang kata kalau sekian kali punya orang di muka, memang orang tu boleh makan masa haji dan masa bulan puasa kita dapat haji. Betul. Satu hadis sahih Nabi kata, siapa yang melakukan umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti satu haji. Betul. Betul. Tapi mana lebih susah nak dapat pahala haji dengan pergi umrah ke Mekah dengan datang solat subuh tunggu sampai terbit matahari? Mana lebih mudah? Ya. Dan ke Mekah tu mungkin kita boleh buat 3 tahun sekali. Betul tak? Belum tentu lagi. Ya. Okey. Okey, pak cik mulai besok solat subuh dah tunggu. Kenapa diam ni? Okey. Saya berdoa kepada pak cik dan semua jemaah supaya dapat melaksanakan amalan-amalan sunat. Bila kita mati tak bawa rumah yang kita risau tu, tak bawa peti ais yang rosak tu, tak bawa kereta, kita bawa amalan je. Berapa banyak umur kita dah berlalu, masa kita berlalu, tapi tak banyak amal soleh. Boleh ha? InsyaAllah. Saya rasa cukup setakat ni. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada saya, dan sekiranya terkasar bahasa, saya minta maaf. Dan sama-sama kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.